akan saya tunjukkan tuan-tuan supaya tuan-tuan melihat. Cuma kitab tafsir tadi saya tak sempat nak ambil sebab saya datang daripada Zawiyah, kitabnya ada dekat rumah. Jadi saya tak sempat nak tunjukkan. Jadi perkataan tu muafakat dengan apa yang mudah untuk tuan-tuan nampak, iaitu dalam khutbah. Sebab kalau saya sebut, tuan-tuan mungkin tak tahu betul ke tak betul ke. Jadi saya akan tunjukkan apa yang berada dalam khutbah. Sebentar saya bukakan. Pada muka surat yang pertama, ini kaitan dengan apa yang tuan-tuan tulis dekat situ ya, yang disebutkan wa aqarra ala wahdaniyatihi wa infiradihi kullu makhluqat. Jadi nak mengatakan Allah menetapkan yang menjadi bukti bahawa Allah tu esanya itu oleh segala makhluk. Sebab apa makhluk yang menjadi bukti? Sebab makhluk itu ditunjukkan segala sifat dia, maka Allah tak boleh sama dengan sifat makhluk tersebut. Okey, jadi sekarang dekat sini tuan-tuan tengok sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Tuan-tuan tengok fokus yang disebut kat situ je. Tarikh tuan-tuan tengok dekat atas ya. Tarikh itu 19 Disember 2014. Ini dah lewat sikit, nanti ada yang bulan Februari punya. Ni 19 Disember 2014. Jadi bagi masyarakat, terutamanya ni khutbah Negeri Selangor ya. Khutbah Negeri Selangor. Tu khutbah Negeri Selangor. Sebab masyarakat mereka tak tahu, istimewa pula masyarakat zaman sekarang. Sebab apa tak tahu? Sebab kita tak ngaji kitab tua. Bila kita tak ngaji kitab tua, kita tak tahu ilmu orang tua-tua. Jadi kita pun ambil daripada ilmu orang baru-baru, maka mereka pun membawakan datang fahaman yang baru. Lepas tu mereka mempropagandakan fahaman mereka itu, mereka katakan fahaman itu adalah fahaman Quran dan Sunnah. Padahal fahaman Quran dan Sunnah adalah fahaman atuk nenek kita. Jadi ini Jabatan Agama telah membantu masyarakat supaya masukkan perkara-perkara ini dalam khutbah. Tetapi malangnya bukan semua masjid baca. Kalau khatib tu dia pahaman Wahabi, dia takkan baca benda ni. Kalau pahaman dia pahaman Syiah, dia takkan baca benda ni. Jadi perkara ni kadang-kadang tak dibaca dekat masjid. Jadi saya bawa datang dalam kuliah. Saya imam masjid dulu. Jadi saya tahu kes waktu 2014 ni saya masih lagi imam di Kemensah. Cuma ketika dua giliran untuk baca khutbah ni bukan giliran saya. Itu sebabnya. Tapi bila saya tanya kepada jamaah tak tahu khutbah tu. Jadi khutbah tu ditukarlah, maksudnya diambil khutbah yang tarikh bila-bila dulu, dibacakan supaya lepas je. Baik. Jadi dia kata dekat sini, dia kata antara tips untuk mengenal pasti ciri-ciri satu pahaman dan ajaran yang songsang dan menyeleweng adalah seperti berikut. Baik, sekarang tuan-tuan tengok nombor 1, senang, mengkafirkan Siti Aisyah, Ummul Mukminin dan para sahabat. Ni pahaman siapa? Jawapan dia pahaman Syiah. Nombor 2, mempercayai dan meyakini bahawa adanya lagi beberapa surah Quran yang disembunyikan selain daripada Al-Quran yang ada sekarang ini. Ni pahaman siapa? Pahaman Syiah. Okey, nombor 3, mempercayai bahawa ketua mereka adalah Nabi selepas Nabi Muhammad SAW atau Imam Mahdi Muntazar, atau pemuda Bani Tamim yang akan datang untuk memimpin dan menyelamatkan dunia. Ini pun pahaman Nabi barulah, Nabi ada Nabi selain daripada Nabi Muhammad. Sekarang fokus kita, tuan-tuan tengok dekat nombor 4 dengan nombor 5. Mereka mudah mengkafirkan dan mensyirikkan orang Islam yang bukan daripada kumpulan mereka. Hatta ulama-ulama yang muktabar dan masyhur di kalangan umat Islam seperti An-Nawawi, Ibn Hajar, Al-Ghazali dan lain-lain. Ini pahaman siapa? Ini pahaman Wahabi. Pada nombor 4 ni, kalaulah orang bertanya, kadang-kadang orang bertanya mana bukti? Kalau orang bertanya mana bukti je, kita memahami orang tu dia tak tahu masalah, dia tak tahu sejarah. Sebab sejarah Wahabi memang kerja dia mengkafirkan orang dan dia bunuh. Sebab tu kerajaan Turki Osmaniyah ketika tu ulama-ulama kita habis kena bunuh, kena sembelih. Siapa yang sembelih? Muhammad bin Abdul Wahab dengan dengan kuncu-kuncu dia. Maksudnya dengan dia punya pakatan dia. Dia ada pakatan dia ketika tu sampai Mekah diperintah oleh Saudi. Itu cerita dia. Selepas Saudi memerintah, baru Saudi hancurkan segala perkuburan-perkuburan, segala kubah-kubah yang ada pada perkuburan dengan membawa beberapa adilah yang mereka bawa. Kemudian mereka mendakwa bahawa orang-orang yang bertawasul itu adalah kafir. Jadi nampak tak kata tu? Mereka mudah mengkafirkan orang.
Sedangkan bertawasul ni Nabi ajar ke tak ajar? Jawapan dia Nabi ajar bertawasul. Istighathah Nabi ajar ke tak ajar? Jawapan dia Nabi ajar. Sama ada kita menyebut ya Rasulullah. Kan kita baca dalam apa selawat kan kita ada kan? Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wan daraji sampai ya Rasulullah khudh biyadi. Pernah sebut tak? Ya Rasulullah khudh biyadi. Maksudnya ya Rasulullah tolong aku. Jadi orang mengatakan bila kita minta kepada Rasulullah orang tu kafir. Jadi nak kena minta dengan Allah dia. Jadi perkataan tu nampak macam betul tapi sebenarnya salah. Sebab yang menolong besok hari akhirat Allah bagi syafaat tu kepada siapa? Siapa yang menolong kita ke akhirat besok? Memang hakikatnya Allah, tapi siapa yang mengatakan ana laha? Siapa yang akan menolong? Maksudnya siapa yang memberi syafaat? Selain daripada mak bapak, selain daripada ulama, ada satu lagi syafaat uzma, iaitu Nabi Muhammad. Sampai dekat situ Nabi pernah menceritakan sesuatu. Nabi kata, aku akan mengenal umat aku di akhir zaman ialah dengan ghurra muhajjalin. Ghurra muhajjalin tu ialah cahaya yang ada dekat muka, yang ada dekat tangan, yang ada dekat muka dengan tangan. Bila kita ambil wuduk, kita lebihkan sikit. Jadi cahaya tu ada dekat muka, ada sampai leher. Lepas tu bila kita ambil tangan, ambil wuduk daripada tangan sampai atas sikit, sampai lengan kita ni, kita ambil. Jadi tangan kita hasil wuduk tu akan bercahaya. Sehingga disebutkan di dalam riwayat tersebut bahawa Nabi panggil semua umat-umat dia, tapi ada orang yang sebenarnya dia umat Nabi Muhammad tapi dia tak ada ghurrah muhajjalin dan dia tu Nabi tak kenal dia. Padahal memang dia umat Nabi Muhammad. Sebab apa dia jadi macam tu? Sebab dia kurang kenal Nabi Muhammad ketika dia hidup. Jadi nak sebutnya, dalam cerita itu menunjukkan Nabi tolong ke Nabi tak tolong? Jawapan dia Nabi tolong. Itu sebabnya sekarang kita diajar yang ikut kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita buat perarakan lah, kerajaan buat perarakan kan. Kerajaan buat perarakan dekat Dataran Merdeka, buat perarakan peringkat sekolah, buat perarakan peringkat pejabat, buat perarakan peringkat beberapa peringkat lah, peringkat negeri lah, peringkat pejabat lah, peringkat daerah lah, beberapa peringkat. Kenapa buat tu? Sebab nak bagi kenal Nabi, supaya nak selalu sebut Nabi. Lepas tu baca maulid, baca berzanji, sebab nak bila Nabi kata al-baqilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Nabi kata orang yang bakhil tu, yang kedekut, ialah orang yang apabila disebutkan nama aku di tempat itu fala yusalli alaihi, maka dia tidak berselawat kepada aku. Kita selawat sekarang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila sebut Nabi, dia tak selawat, Nabi kata dia bakhil. Bila dia bakhil kepada aku, Nabi pun tak kenal dia besok hari akhirat. Jadi riwayat tu menceritakan bahawa Nabi tolong. Jadi ketika kita minta tolong kepada Nabi, hakikatnya kita minta sebab Nabi Tuhan ke sebab Nabi itu Nabi? Jawapan dia sebab Nabi itu Nabi. Memang Allah yang memberi wewenang supaya Nabi itu dapat menolong. Jadi ketika kita sebut ya Rasulullah, walaupun Rasulullah dah mati, dia tak jadi kafir. Tapi pahaman ni yang nombor 4, dia mengatakan kita kafir. Nampak tak? Dia mengatakan kita kafir sampai mereka mengkafirkan ulama-ulama muktabar yang masyhur di kalangan umat Islam seperti Al-Imam An-Nawawi. Yang ini pun kitab tu sangat masyhur. Kitab yang mengkafirkan Imam Nawawi tu, kalau tak salah saya, kitab Tauhid pahaman Wahabi punya lah, Muhammad bin Abdul Wahab punya, ada dalam tu disebut tentang masalah ni lah. Mereka mengkafirkan Al-Imam An-Nawawi, mengkafirkan Ibn Hajar dan mengkafirkan Al-Imam Al-Ghazali. Sebab Imam Nawawi, pahaman dia pahaman Ahlussunnah wal Jamaah sifat 20. Jadi dia kata Allah memang tak bertempat. Jadi dia kata, bila kita kata Allah tak bertempat, orang Wahabi cakap Allah duduk atas arasy. Dia kata ini bahas saya ni dekat dalam kitab kita ni yang Wadaniyah tadi tu. Dia punya cabang dia dekat situ. Jadi bila dia kata hadis kata Allah duduk dekat arasy, Allah duduk dekat langit, siapa yang kata Allah tak bertempat, dia kata kafir. Dia kaedah dia gitu. Jadi dia senang mengkafirkan orang. Tuan-tuan tahu tak apa hukum apabila seseorang tu dah kafir? Hukum kita kat atas orang tu. Bila orang tu kafir, hukum dia halal untuk dibunuh. Itu sebabnya fahaman ISIS, dia membunuh orang Islam. Sebab dia kafirkan orang Islam, lepas tu dia kata orang ni dah halal bunuh sebab dia kafir. Nampak tak? Jadi pahaman tu datang daripada mana? Daripada karangan-karangan yang dikarang oleh Ibn Taymiyah. Itu sebabnya kerajaan kita, Datuk Ayub Khan, ketika dia tangkap orang-orang Malaysia yang nak menyertai ISIS, nak menyertai
ISIS ke apa, ISI ke, CC ke ISIS, saya tak ingat apa namanya, nak menyertai apa kumpulan ISIS tu. Datuk Ayub Khan dia periksa mereka ni dapat fahaman macam mana. Macam mana mereka boleh dapat fahaman mengkafirkan orang ni. Jadi fahaman dia datang daripada fahaman Wahabi. Dia senang sangat kafirkan orang. Okay, sekarang kita terus bawah pula. Yang kelima, mempercayai bahawa Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar mempunyai sifat anggota seperti mata, tangan, kaki, duduk bersila, turun naik dan lain-lain. Ini yang kelima. Baik, habislah kita pada khutbah pada bulan Disember. Sekarang tuan-tuan tengok, kita tengok pula khutbah bulan Februari. Ya, ini khutbah bulan Februari 2019. Yang ni 2019 ya. Februari 2019. Juga Jabatan Agama punya disebut beberapa fahaman yang salah. Nombor 4, Millah Abrahamah, Millah Abraham. Kemudian yang kelima, Jamaah Islam Jamaah. Kemudian di samping itu, tengok ya, kita ada apa, Rasulullah. Kemudian Arkamlah, Tuhan Harun, Zikir Nafas, Ismail Kasim. Kemudian bawah tu, tonton tengok yang kotak merah yang besar tu. Dia sebut ada juga ajaran ekstrim dan sesat yang diimport dari negara tertentu seperti fahaman Wahabi. Dekat khutbah ni jelas sangat sebut sebenarnya. Tapi masyarakat kita kadang-kadang khatib tak baca, ataupun kadang-kadang kita letih bekerja kan. Kita pergi sembahyang Jumaat, kita letih. Bila kita tertidur, tak dapat yang dibacanya, jadi kita tak tahu. Tiba-tiba datang beberapa ustaz mengajar yang pahaman Wahabi. Dia kata Wahabi tak sesat sebab Wahabi ikut Quran Sunnah, dia kata. Sebenarnya mereka bukan ikut Quran Sunnah, tetapi mereka ikut hawa nafsu mereka, tetapi pakai cop Quran Sunnah. Jadi sebenarnya mereka bukan ikut Quran Sunnah. Sebab kalau ikut Quran Sunnah, dia mesti ikut sawad. Sawad ni maksudnya kelompok yang paling ramai. Kalau kelompok yang paling ramai mesti campur daripada zaman Nabi sampai zaman kita sekarang. Jadi kelompok yang paling ramai adalah kelompok Asy'ariyah, sifat 20 tu. Zaman negara kita panggil sifat 20, dekat luar negara tak panggil sifat 20. Tapi itulah 20 sifat tu, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi dia kata Wahabi mujassimah. Mujassimah ni maksudnya dia menjisimkan Allah. Seperti mana dalam mujassimah ni menjisim. Jisim ni maksudnya ada anggota. Sama macam khutbah 2000 tadi, nampak tak? Mempercayai bahawa Allah benar-benar mempunyai sifat anggota seperti mata, tangan, kaki, duduk bersila, nampak? Dulu sebelum tahun, saya rasa dalam awal 90 ataupun akhir 99 ke bawah, dulu ada satu orang tuan guru, dia cakap Allah sila lendik, dia kata. Tapi oleh kerana dia tu kuat pengaruh dia, susah orang nak kata dia tu Wahabi. Memang pahaman dah Wahabi dah sebenarnya, tapi orang susah nak percaya. Orang ikut. Kesudahannya orang-orang yang ikut jadi fanatik sampai orang boleh terima Wahabi. Tu cerita dia. Satu dekat sini khutbah ni yang dia cakap bersila ni, sebenarnya ada kes dalam negara kita. Yang disebut dalam ni semuanya ada kes dalam negara kita. Tapi masyarakat tak mau belajar, dan yang dipakai adalah fanatik kepada seseorang. Tak mau belajar. Jadi mujassim ialah orang yang mengatakan Allah tu ada juzuk, ada tangan, ada kaki, ada muka, dan naik turun. Kemudian dan takfir. Takfir ni macam saya sebut dah tadi, okey. Dari segi akidahnya mereka tegar mengatakan Allah mempunyai anggota. Dia kata ada tangan, ada muka, ada kaki. Seperti tangan, kaki, wajah dan mata. Kumpulan ini juga suka menjelek-jelekkan dan membid'ah-bid'ahkan perkara-perkara khilaf. Kumpulan ni selalu cakap tahlil tu bid'ah. Tahlil pun bid'ah. Kita buat tahlil, baca Yasin, dia kata baca Yasin hari Khamis malam Jumaat bid'ah, dia kata. Yang sunnah baca surah Al-Kahfi, dia kata. Sebenarnya yang disuruh oleh Nabi SAW itu secara ain memang surah Al-Kahfi. Pun Nabi tak sebut pun kita baca lepas maghrib. Pun Nabi tak sebut. Terpulanglah nak baca sama ada lepas maghrib ataupun lepas isyak ataupun sebelum tidur ataupun subuh Jumaat. Boleh je baca. Tetapi kalau daripada sudut membaca Al-Quran, sama ada baca surat Al-Kahfi ataupun baca surat Yasin malam Jumaat, sunnah. Jadi sebenarnya tak ada masalah pada nak kata sunnah ataupun tak sunnah. Tetapi oleh kerana ada hawiyah, maksudnya ada perasaan suka nak membid'ahkan orang, jadi kata lepas baca Yasin bid'ah, baca ini bid'ah, kutubah pula tahlil bid'ah, talqin bid'ah. Jadi nampak dia punya ciri-ciri dia. Sebenarnya yang disebut dalam
khutbah ni sebenarnya dah senang sangat nak faham. Tak perlu kepada ilmu yang tinggi-tinggi nak faham. Baca khutbah ni senang dah faham. Suka membid'ahkan perkara khilaf dan yang tidak sefahaman dengan mereka. Jabatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor pula telah memfatwakan bahawa perkara-perkara khilaf tidak boleh dihukum sebagai bid'ah. Fatwa ini telah difatwakan 31 Julai 2014. Okey, inilah dia. Kalau tuan-tuan perasan dekat perkataan mujassimah tu, kotak kecil tu kan? Mujassimah. Lepas tu anggota seperti tangan, kaki, wajah dan mata. Lepas tu pada khutbah yang ini mempercayai Allah benar-benar mempunyai sifat anggota. Kalaulah orang tu betul-betul memahami wahdaniyah seperti mana yang tertulis dalam kitab ni tadi, yang disebutkan wa aqarra ala wahdaniyatihi wa infiradihi kullu makhluqat, maka dia akan menafikan segala kaki, dia akan menafikan segala jisim, dia akan menafikan segala tangan, anggota pada hak Allah Taala. Jadi kalau kita nak tahu orang tu betul-betul dia Ahlussunnah ataupun tidak, tuan-tuan tanya dia apa pendapat dia tentang tangan Allah, kaki Allah. Tanya dia. Kalau dia kata Allah ada kaki tapi selayak dengan Allah, dia Wahabi. Sebab di sisi kita Allah tak ada kaki. Kaki itu sifat makhluk. Allah Tuhan, dia bukan macam makhluk. Allah bukan berkaki, bukan bertangan, bukan begitu. Kalau tuan-tuan ada kekuatan untuk baca bahasa Arab pula, tuan-tuan akan jumpa beberapa kitab bahasa Arab, dia akan sebut Allah tu ada tangan. Lepas tu tangan tu dua pula tu. Maksudnya dia boleh ta'yin, dia boleh sebut lagi tangan tu sebenarnya ada berapa. Nampak tak? Jadi kata kita Allah memang tidak ada beranggota sebab anggota tu nama dia jisim. Jadi tak boleh menjisimkan Allah. Begitu juga dengan tempat. Kalau dia mengatakan Allah tu ada di langit sebab ada hadis, itu belum lagi. Suka saya nak sebutkan tuan-tuan ya. Nak mengetahui seseorang tu benar ataupun tak benar, bukan bila orang tu ada dalil kita katakan dia benar. Tak. Mu'tazilah pakai Quran. Mu'tazilah ada dalil tapi sesat. Begitu juga dengan Wahabi, begitu juga dengan Syiah. Mereka dalil mereka Quran juga, dalil mereka hadis juga. Jadi bukan bererti bila orang tu ada dalil je kita kata dia ada dalil, dia ada dalil dia sendiri. Tak. Dalil tu mesti mutabiqun lil haq. Maksudnya dalil tu mesti muafakat dengan yang sebenar. Kalau nak tahu mana yang sebenar, itulah dia yang paling ramai, iaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Saya bawakan khutbah ni kepada tuan-tuan supaya tuan-tuan nampak apabila kita berenang-renang dalam ilmu akidah, dia mesti ada label. Kalau tuan-tuan nampak dekat situ, dia ada label. Orang tu disebut dalam khutbah tadi Wahabi. Orang tu disebut dalam khutbah tadi Millah Abraham, kan? Dia ada label-label dia. Jadi label tu perlu. Kalau tidak, habislah. Jadi begitu ya. Saya bawakan ni juga supaya tuan-tuan percaya. Sebab kalau saya cakap sendiri, tuan-tuan cakap mungkin saya dengki, mungkin saya itu, mungkin saya ni. Saya tak ada dengki dengan orang. Saya hanya nak bawa tuan-tuan mati je. Saya pun lagi 2-3 hari pun nak mati juga. Jadi saya bukan pada masalah dengki, bukan. Tapi saya nak tuan-tuan faham macam mana ayah tuan-tuan faham, macam mana atuk tuan-tuan faham. Ayah dengan atuk tuan-tuan tak sesat. Mereka pakai akidah yang kita pakai. Jadi ikut kembali kepada akidah yang sebenar. Sebab akidah kita itulah yang sebenarnya mengikut Al-Quran dan Sunnah.